408. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wajib menjaga dan memelihara jangan rosaknya iman dan Islam. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik daya Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung bacaan kitab Mastitah Hadis. Kita berada pada fasal baru, tajuk yang diberi wajib menjaga jangan rosaknya iman dan juga Islam. Kata muallif, oleh kerana agama Islam ialah agama fitrah insaniyah, maka tiap-tiap seorang Islam hendaklah bersyukur kerana ia bertuah menerima taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga dengan itu ia menjadi seorang yang beragama Islam. Baik, Islam sebagaimana yang kita maklum, ia adalah agama fitrah. Dalam hadis yang masyhur, yang tuan-tuan semua maklum tahu, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, disimpan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau, begitu juga dengan Imam Muslim dalam kitab beliau. Nabi menyebutkan, ma min mauludin, tidak ada seorang manusia yang dilahirkan, illa, Nabi kata, kecuali manusia yang dilahirkan itu yuladu alal fitrah, semuanya lahir di atas fitrah. Apa fitrah? Yang ni ulama bincanglah, antara yang disebut fitrah itu adalah Islam. So, setiap orang yang lahir memang sedia ada dalam diri dia persediaan untuk menerima Islam ataupun persediaan untuk menerima tauhid. Sebab tu fitrah ini ulama mengatakan keadaan jiwa yang ada dalam diri manusia, keadaan yang ada dalam diri manusia ketika manusia itu dilahirkan. Kalau nisbah pada kita, maknanya ketika kita dilahirkan itu, keadaan diri kita ini memang sudah bersedia untuk menerima Islam. Kalau ikut Babazid, dia sebut umpama fitrah ni dikata umpama bekas. Bekas yang sudah sedia ada dalam diri, tunggu untuk dibubuh dan dimasukkan saja ajaran-ajaran Islam tersebut. Dalam kitab lain sebut keadaan jiwa manusia ketika lahir, sebelum dia terkesan dengan luaran. Sebelum dia terkesan dengan luaran. Dalam satu hadis qudsi, pun juga riwayat Muslim, Nabi menyebutkan, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah, inni khalaqtu, sesungguhnya aku menjadikan hamba-hambaku, inni khalaqtu ibadi hunafa, aku jadikan hamba-hamba aku ini semuanya berada di atas jalan yang lurus, yakni berada di atas jalan Islam. Sehinggalah ijtalathumul syayatin, sehinggalah datang syaitan menyimpangkan mereka daripada jalan yang lurus, yakni jalan Islam tu. Sampailah ke satu tahap mereka boleh jadi orang yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah.
Bahkan kata Nabi dalam hadis kursi tersebut, syaitan berusaha untuk ayyushriku bi, sehinggalah mereka itu menyekutukan Allah Ta'ala. Asalnya di atas Islam. Lahir di atas Islam, standby dah, sedia dah untuk terima ajaran Islam. Kata ulama, selagi mana tak datang unsur-unsur luaran, mu'athirat kharijiyah, tak ada unsur-unsur luaran yang datang daripada syayatinul jinni wal ins, datang daripada syaitan, sama ada syaitan tu berupa syaitan jin ataupun boleh jadi syaitan tu berupa syaitan manusia, berupa manusia macam kita lah, maknanya yang menyesatkan anak Adam yang baru lahir tadi. Sedangkan fitrah lahir di atas agama Islam, sedia untuk menerima Islam, tapi akhirnya tak jadi orang Islam, jadi orang macam-macam. Nabi sebut depan dalam hadis yang saya bacakan tadi, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka salah satu daripada orang yang membawa unsur luaran sehingga manusia yang asalnya atas fitrah Islam ni tak jadi Islam, ialah dua orang tua. Tu Nabi highlight tu, fa abawahu, dua orang tuanya, mak dan ayahnya, boleh jadi penyebab anak yang lahir di atas fitrah Islam tak jadi orang Islam. Kalau Muslim pun boleh jadi sekadar pada nama, dikat pengenalan. Cara hidup bukan cara hidup Islam. Cuma depan tu diperincilah pada kita. Dalam fasal ni diperincikan supaya apa? Supaya jangan sampai rasa iman, rasa Islam, terima dulu apa yang Allah Ta'ala perintah. Jangan sampai tahap menolak dan menafikan. Sebab kalau menolak dan menafikan boleh menggugurkan iman. Tapi kalau terima tapi tak nak beramal, kata solat memang wajib cuma aku malas, tu tak menjatuhkan iman. Depan nanti dia akan cerita pada kita lah berdasarkan kepada ayat Quran. Cuma nak sebut di awal ni, dia kata Islam itu adalah agama fitrah, agama yang boleh diterima oleh semua manusia. Memang dah sedia ada dalam diri setiap manusia tu untuk menerima Islamnya. Sebab tu bila lahir-lahir saja, kalimah yang pertama yang kita dengar daripada ayah kita, kalau ayah kita ada lagi, kalau tidak kat tok kita ataupun adik-beradik kita yang lahir lebih awal daripada kita lah, yang memperdengarkan di telinga kita kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalimah la ilaha illallah, kalimah Muhammad Rasulullah. Tu kalimah tu masuk ke dalam fitrah ataupun bekas. Saya sebut contoh macam Abu Zid sebut tadi, macam bekas yang sudah ada dalam tu untuk terima kalimah tauhid tersebut. Mengiktiraf ataupun mengakui, menguatkan lagi apa yang telah kita akui ketika di alam arwah dulu. Baik. Jadi dikata oleh kerana agama Islam ialah agama fitrah, agama yang boleh diterima, sedia diterima oleh manusia, maka dikata tiap-tiap seorang Islam kita hendaklah bersyukur, kita kerana ia bertuah menerima taufik dari Allah Ta'ala. Tu kena syukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Dalam banyak-banyak manusia yang Allah Ta'ala memang jadikan fitrah untuk terima Islam, tiba-tiba kita jadi orang Islam, ada orang lain tak jadi Islam. Kita Islam, sebelah rumah kita non-Muslim. Padahal kita dengan dia sama-sama ada fitrah ketika lahir nak terima Islam. Tapi Allah Ta'ala pilih kita untuk terima tauhid, jadi orang Islam. Tu ayat Quran sebut dah tu. Huwallazi khalaqakum, dia yakni Allah yang menjadikan kamu. Kemudian Allah Ta'ala kata faminkum kafirun, sebahagian daripada kamu aku akan jadikan dia kafir. Dan Allah Ta'ala kata wa minkum mu'min, dan sebahagian daripada kamu yang lain akan jadi orang mukmin. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala sebut dah
Sebut awal-awal lagi dah, maknanya Allah Ta'ala dah bahagi dah akan ada orang yang akan jadi mukmin dan akan ada orang yang akan jadi kufur, akan jadi kafir. Dah kalau kita ni duduk atas Islam mukmin, syukur banyak-banyak. Sebab ketentuan Allah Ta'ala sejak azal lagi, Allah Ta'ala jadikan manusia ni mukmin. Sehinggalah dia mati bertemu dengan Allah Ta'ala semula di atas iman. Ada orang yang Allah Ta'ala jadikan dia mukmin separuh jalan, kemudian dia murtad, na'udzubillah. Ada orang yang asalnya Allah Ta'ala jadikan dia kafir, kemudian dia memeluk Islam. Ada orang yang Allah Ta'ala jadikan dia kafir dari awal sehinggalah dia kembali pada Allah dalam keadaan kafir. Itu macam-macam. Apa kita setakat ni, setakat hari ni, setakat saat ni, setakat masa ni, duduk di atas iman dan Islam. Terima kasih pada Allah. Sebab bukan warisan tu, belum tentu mak ayah kita orang yang beriman pada Allah Ta'ala kita akan beriman juga. Tak, bukan gitu sifat dia. Sifat Allah Ta'ala tak gitu. Kita lahir daripada keluarga Islam, maka kita pun akan Islam, akan mukmin juga. Tak semestinya begitu. Allah Ta'ala boleh ubah, boleh tentukan lain daripada apa yang kita punya sifat. Jadi bila mana kita tahu bahawa Allah Ta'ala mentaufikkan disebut, kerana ia bertuah menerima taufik. Taufik ni apa? Taufik ni ulama definisikan taufik ni ialah khalqul qudrah fit ta'ah. Tu definisi taufik. Taufik ni maknanya Allah Ta'ala jadikan qudrah, jadikan kemampuan, jadikan kekuatan pada kita untuk melakukan taat. Khalqul qudrah ala ta'ah, tu taufik. Orang lain malah nak buat taat, kita ringan-ringan je buat taat. Orang lain nak boleh datang ke masjid, jenuh tepis segala keinginan lain yang datang dalam hati. Nak ke situ, nak ke sini, macam-macam lah dalam hati. Saat bunyi azan maghrib, saat bunyi azan isyak. Tapi kita mudah-mudah tiap-tiap hari inilah rutin dia. Sebelum masuk waktu lagi dah siap dah nak pergi ke mana, nak pergi ke masjid. Siapa masa je bangun beribadat pada Allah Ta'ala malam-malam hari. Tu taufik dipanggil. Siapa yang bagi kudrat kita boleh duduk dalam taat macam tu? Allah Ta'ala, bukan kita. Jangan duk berasa aku ni orang soleh maka Allah Ta'ala bagi kekuatan, ataupun berasa kita sendirilah boleh semayang, kita sendirilah boleh buat taat, boleh bangun malam, boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh itu, boleh ini. Tidak, Allah Ta'ala yang bagi kepada kita kekuatan tu dipanggil taufik. Bila kita dapat taufik itulah, maka kita duduk dalam melakukan ibadat dan taat pada Allah Ta'ala. Jadi dikata bersyukur kerana ia bertuah menerima taufik, yakni diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Hingga dengan dengan taufik yang Allah Ta'ala kurniakan itu, hingga dengan itu ia seorang hamba tadi itu menjadi seorang yang beragama Islam. Kita sekarang dengan sebab taufik daripada Allah Ta'ala, maka fitrah yang ada dalam diri kita sedia ada ketika kita lahir terus kekal dalam diri kita. Bahkan boleh jadi di kalangan kita semakin hari semakin baik Islam dia, semakin hari semakin baik ketaatan dia pada Allah Ta'ala. Tu kena syukur banyak-banyak sebab Allah Ta'ala sedang memberi taufik pada kita. Biar nampak itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Oleh yang demikian, dia kata, hendaklah ia meneguhkan pegangannya. Setelah dah kita ni jadi orang Islam dah, maka hendaklah ia seorang tadi tu meneguhkan pegangannya kepada agama yang mulia itu dan memelihara agama yang mulia tu dari segala apa yang boleh merosakkan agama yang mulia. Kerana agama Islam sahajalah yang diredai oleh Allah dan yang menentukan nasibnya untuk mencapai kebahagiaan yang sebenar-benarnya.
khasnya di akhirat kelak. Yang ni kena yakin bahawa agama yang kita anuti ni satu-satunya agama yang diredai oleh Allah Ta'ala. Jangan duk jadi macam apa? Macam sebahagian ism yang ada pada hari ini nak menyamakan semua agama yang ada dalam dunia. Ibarat semua agama ni adalah samawi semua. Mari daripada langit belaka, dia kata agama Kristian mari daripada langit, agama apa? Agama Yahudi pun mari daripada langit. Semua daripada langit, Taurat daripada langit, Injil daripada langit. Sebutlah kitab apa, mari daripada langit. Lepas tu semua agama sama. Tu tak betul. Ajaran yang sebenar adalah Islam sahaja yang diredai oleh Allah Ta'ala. Jadi tak betul tu sebab ajaran sebelum daripada ini sudah diubah oleh agamawan mereka. Ajaran mereka ni sudah diubah, sudah ditahrif oleh agamawan mereka sendiri yang tak bertanggungjawab. Baik, yang dijamin dijaga oleh Allah Ta'ala hanya Islam saja. Jadi kita dah Islam ni, terima kasih banyak-banyak pada Allah Ta'ala, syukur pada Allah. Usaha untuk beramal dengan lebih baik dari semasa ke semasa. Baik, mengenai perkara ini Allah Subhanahu wa taala berfirman pada akhir ayat 132 surah Al-Baqarah. Allah Taala sebut apa? Ni wasiat Nabi Ibrahim pada anak dia. Allah Taala kata, wa wassa biha Ibrahimu bani. Ketika Nabi Allah Ibrahim mewasiatkan anaknya supaya apa? Supaya terus berada di atas Islam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Begitu juga Nabi Allah Yaqub alaihi salam mewasiatkan zuriat dia supaya berada di atas Islam. Apa kata dia? Ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata dua nabi ni pesan kepada anak-anak mereka, zuriat-zuriat mereka, supaya apa? Supaya mereka ini tak mati melainkan di atas agama Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab agama Allah Ta'ala ni innallaha astafa, dia dah pilih dah. Dalam banyak-banyak agama yang manusia buat, tak ada satu pun Allah Ta'ala terima kecuali agama tu mari daripada Allah Ta'ala, iaitu agama Islam. Itu innallaha astafa lakumuddin. Cara hidup yang Allah Ta'ala pilih untuk kamu adalah cara hidup Islam sahaja. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sama sekali mati. Tu kalau boleh begitulah, berusaha. Sebab kita mengaji dalam bab qada dan qadar dulu, kita tak tahu ketentuan Allah Ta'ala pada kita. Masa yang ada di kita ni lah, kita usaha supaya apa? Supaya Allah Ta'ala terus mengekalkan kita di atas ajaran agama. Jangan pula buat alasan dengan sebab qadar. Allah Ta'ala lah yang tentukan kita ni jadi kafir. Gitu. Ada kan budak gitu? Budak mengaji. Apa? Budak mengaji ilmu mengaji rukun iman tentang qada dan qadar. Lepas tu dia malas nak pergi mengaji. Dia ponteng sekolah, kena tangkap dengan guru disiplin, dia pun bagi tahu Allah Ta'ala dah tentukan dalam qada qadar dia, aku ponteng kelas hari ni. Gitu. Tu budak cerdik itu budak mengaji. Cikgu lebih cerdik daripada budak lagi. Ambil rotan sebatang, bedah atas belakang. Allah Ta'ala juga ni tentukan qada dan qadar, kau kena rotan pada hari ni. Jangan duk jadikan hujah gitu. Ngaji dah dalam bab qada dan qadar. Orang yang macam tu orang yang tidak beriman dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Adapun kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah ada ikhtiar dan usaha. Cuma pada Ahlus Sunnah wal Jamaah ikhtiar dan usaha kita tidak memberi bekas. Tapi kita diberi ikhtiar dan usaha. Sekarang ni kita sedang berikhtiar dan berusaha untuk jadi baik ni. Tapi lepas ni jadi baik kau tidak, tak tahu. Kita sedang berusaha nak jadi baik ni. Tu yang mari mengaji tiap-tiap malam mengaji. Orang mengajar kitab tu, kita pergi dengar. Orang mengajar kitab lain pula, kita pergi dengar. Orang mengajar fiqh, kita mengaji fiqh. Orang mengajar tauhid, kita mengaji tauhid. Tujuan dia nak jadi baik.
Tapi jadi ke tak, tu semua dalam suratan Allah Ta'ala. Balik-balik boleh jadi tak faham benda pun apa yang Ustaz tu ajar fiqh tadi. Tu Allah Ta'ala lah yang kerja buat dia, menentukan kita faham ke tak faham. Sebab tu saya dah sebut dah ayat Allah Ta'ala kata fafahamnaha Sulaiman. Yang memberi faham tu kami, bukan engkau yang boleh faham sendiri tanpa kami. Begitulah juga dengan mengajar kami juga. Wa 'allama Adamal asma, yang mengajarnya kami juga yang mengajar Adam tu. Bukannya Adam tu belajar sendiri tanpa kami, maknanya independen daripada Allah. Begitulah juga dah belajar, dah faham tu semuanya mari daripada Allah. Habis tu manusia tu asbab. Asbab yang merupakan syariat, kita pergi bertemu, kita pergi mengaji, tu ada pahala daripada Allah. Dia boleh bagi kesan bekas tak pada kita? Tak boleh. I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, dia tak boleh memberi bekas, bagi kesan apa-apa pun. Cuma kita diperintah untuk mengambil syariat. Sebab dia adalah pahala ataupun jalanan agama kita. Nabi sendiri berdoa pada Allah Ta'ala, Rabbi zidni ilma, minta supaya Allah Ta'ala tambahkan ilmu pada dia. Itu di antara usaha. Doa tu adalah salah satu daripada ikhtiar dan usaha. Tambah tak tambah tu kerja Allah Ta'ala. Boleh jadi tak bertambah. Sebab apa? Mari-mari tempat orang mengajar, orang dengar mengajar, kita tak dengar orang mengajar, tidur kita. Maka tak bertambah-tambah ilmu kita. Tu semua asbab yang kita dah ambil, tapi yang menentukan dapat tak dapat kita hanya Allah Ta'ala. Begitulah juga kita daripada keluarga Islam. Asbab daripada keluarga Islam itulah kita jadi orang Islam. Lepas tu di luaran kita ada orang-orang Islam, kita hidup dalam suasana orang-orang Islam, maka itu juga di antara sebab-sebab kita pergi mengaji nak mengenal agama Islam. Tu kita cari jalan untuk mengekalkan apa? Mengekalkan agama Islam yang kita anuti daripada mak dan ayah kita. Baik. Tu ikhtiar dan usaha semuanya akhirnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mana tadi? Mengenai perkara ini Allah Subhanahu wa taala berfirman pada akhir ayat 132 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah yang disebutkan tadi, wasiat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada anak dia, begitu juga Nabi Yaqub alaihissalam pada anak dia, supaya memilih agama Allah, iaitu agama Islam. Dan pada akhir ayat 102 surah Ali Imran, ayat mana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Yang tuan-tuan hafal boleh jadi ayat ni. Kemudian akhirnya Allah Ta'ala kata apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat lebih kurang sama. Jangan kamu mati kecuali kamu pastikan diri kamu masih berada di atas agama Islam. Baik. Juga pada ayat-ayat 136 surah An-Nisa, 86, 87, 88 dan 89 surah Ali Imran. Surah An-Nisa ni ayat ya ayyuhalladzina aminu billah. Allah Ta'ala panggil orang beriman, lepas tu suruh beriman. Macam mana? Panggil orang beriman dah, lepas tu suruh aminu, beriman. Ni ulama kata bukan mimbabi tahsilil hasil, tapi mimbabi takmilil kamil. Gitu ulama sebut. Ayat ni bukan nak beritahu orang ni belum beriman lagi, tapi nak beritahu, nak suruh sempurnakan lagi iman. Sebab tu Allah Ta'ala panggil ya ayyuhalladzina amanu, panggil orang yang dah beriman dah. Kita semua yang dah beriman pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala perintah apa? Aminu, berimanlah lagi. Maknanya tambahkanlah keimanan kamu kepada Allah Ta'ala. Ayat ni ulama kata serupa dengan ayat yang kita duk baca dalam solat kita, dalam Fatihah kita. Tiap-tiap rakaat kita duk minta dengan Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Pak kita Muslim dah kan? Bila kita dah Muslim dah, maknanya kita dah duduk atas jalan yang lurus. Tapi minta lagi dengan Allah Ta'ala tu, bagilah hidayah pada kami. Tu maknanya nak suruh jadi baik lagi. Dan baik lagi, dan baik lagi. Baik sekarang ni tak sebaik, tak baik sepenuhnya lagi.
Ada baik dalam bidang-bidang tertentu, dalam bahagian-bahagian tertentu baik dah. Bahagian-bahagian tertentu tak baik lagi. Duduk seorang diri tak baik, duduk ramai-ramai nampak baik. Tu boleh jadi ada lagi perangai gitu pada kita. Duduk dengan orang ramai, baiklah kita, solehlah kita. Tapi bila duduk seorang diri, macam-macam benda lagi kita buat. Buka telefon enggak, curi-curi tengok lagi benda-benda yang maksiat. Tu duk minta dengan Allah Ta'ala tu, ihdinas siratal mustaqim. Banyak lagi benda yang tak baik dalam hidup kita ni. Begitulah juga ayat yang Allah Ta'ala sebut ni, 136 dalam surah An-Nisa ni. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Kemudian di kitab disebut wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Tu beza antara dua kitab. Kitab Quran Allah Ta'ala guna nazzala. Cerita tentang kitab-kitab sebelum ni Allah Ta'ala guna anzala. Tu tengok bahasa Allah Ta'ala guna, ulama boleh buat kajian, orang boleh buat research, boleh buat PhD, master untuk kaji bahasa-bahasa Quran ni. Kenapa Quran diguna nazzala? Sebab lafaz nazzala menunjukkan ayat Quran ni tak turun sekaligus. Quran ni turun berperingkat-peringkat, turun sikit-sikit, mengikut situasi peristiwa yang berlaku. Adapun ayat adapun kitab-kitab dulu Allah Taala sendiri bagi tahu anzala. Bila sebut anzala ni maknanya kitab Taurat turun sebutir lalu. Kitab Injil turun sebutir lalu. Kitab Zabur turun sebutir lalu. Suhuf Nabi Musa, Nabi Isa turun sebutir lalu. Lepas tu pandai-pandailah baca sendiri. Ibaratnya gitu turun sebiji lalu. Tu cara Allah Ta'ala guna kalimah. Dia pilih kalimah untuk dia bercakap tu pun ada isyarat daripada Allah Ta'ala nak beritahu keadaan sesuatu kitab itu diturunkan. Cuma nak sebut sininya ialah Allah Ta'ala perintah supaya orang yang beriman teruskan lagi beriman, bahkan tambah lagi iman kita. Baik, bawah ni dia nak hurai. Dia nak hurai apa yang dimaksudkan oleh ayat-ayat atas tadi. Dia sebut nombor ya. Saya baca sikit-sikit ayat. Tuan-tuan nak lebih lagi, buka kitab tafsir, tengok ayat dia lah. Maksud akhir ayat 132 surah Al-Baqarah dan akhir ayat 102 surah Ali Imran itu ialah, sikit nak sampai ke hadis, mewajibkan tiap-tiap seorang sentiasa menerima dan menghormati Islam, yakni hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Pada i'tiqad terima dulu. Gitu. I'tiqad terima, hormat dulu. Ni ajaran Islam. Apa ni? Ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu qisas. Terima dulu. Ayat ni Allah Ta'ala perintah supaya buat. Apa tu? Nak buat ke tak nak buat, yang tu cerita lain pula. Yang penting dulu mula-mula supaya iman terpelihara, terima dulu. Ini perintah Allah. Yang perlu dilaksanakan. Tuntutan iman perlu dilaksanakan. Jangan kata ni bukan ajaran yang ini ajaran tak sesuai dah dengan zaman kita. Ajaran ni kita tak boleh terima dah. Kita kena terima apa yang sesuai dengan zaman kita. Tu punah. Punah. Bukan setakat tu je tuan-tuan. Kataan bagi mazhab Maliki mengatakan baginda Nabi manusia biasa. Kafir mazhab Maliki. Ramai orang hari ni duk cakap gitu. Memang ayat Quran kata innama ana basyarum mithlukum. Memang ayat Quran kata aku bashar seperti kamu. Jangan tinggal ayat belakang yuha ilayya. Diwahyukan kepada aku, tak sama adalah dengan kamunya. Jangan berhenti setakat innama ana basyarum mithlukum. Ada mazhab sehingga mengatakan kalau kita kata Nabi Muhammad ni manusia biasa macam kita, kafir. Sebab tu bila Quran cerita apa-apa, terima dulu. Terima dulu. Soal kita nak buat tak nak buat, yang tu soal yang kedua. Sebaik-baiknya tuntutan iman kena beramal, kena buatlah.
tapi dah kita tak nak buat lagi, tapi kita tak kata tak wajib, kita tak kata ni bukan perintah Allah Ta'ala, ni tak sesuai, kolok dan sebagainya. Cuma bagi kita biar dululah, tunggu. Apatah lagi dalam usaha sekarang ni, bahagian kehakiman biasa kalau saya ada dengar dalam radio IKIM duk sebut dalam usaha mengharmonikan, menggunakan kaedah keharmonian. Undang-undang Islam sekarang ni dengan undang-undang sivil sedang diusahakan oleh hakim-hakim, oleh peguam-peguam Islam kita untuk mengharmonikan supaya tak nampak sangat dia atas nama Islam. Tapi keadilan memang fitrah semula jadi manusia terima. Bila sebut ini adalah atas dasar adil, atas dasar benar, atas dasar kebaikan manusia, akal logik akan terima. Walaupun dia tak tahu sebenarnya inilah ajaran yang datang daripada Islam. Itu yang disebutkan sebahagian daripada panel yang saya pernah dengar lah dalam temu ramah ataupun dalam jemputan IKIM, usaha untuk mengharmonikan di antara undang-undang Islam dengan undang-undang sivil. Tu nak sebut dulu tentang tentang terima apa yang disebut oleh Allah, datang daripada Allah Taala, Quran ataupun hadis. Soal kita nak buat tak nak buat, tu suku pasal dulu. Supaya i'tiqad kita tidak terjejas, tidak jatuh kepada murtad. Akan datang insya-Allah kita sambung lagi huraian, kemudian kita masuk hadis. Wallahu a'lam wa ilmuhu la